Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pensyarah kami, Ustaz Dr. Rilizan bin Rosli, saya Muhammad Dini Iqmal bin Zulkifli bersama ahli kumpulan saya Muhammad Aziz bin Muhammad Khalil, Muhammad Naufal Mustaqim bin Azri, Muhammad Nur Aiman bin Rosli dan Muhammad Amirul Hayat bin Muhammad Zuhaidi. Pada hari ini, saya ingin membentangkan tentang sistem ekonomi dalam Islam iaitu hibah. Untuk definisi hibah pula, dari segi bahasa, suatu pemberian sama ada dalam bentuk ain ataupun manfaat. Ia merangkumi hadiah dan sedekah. Ketiga-tiga istilah ini mempunyai pengertian yang hampir sama. Perbezaan dari segi aspek, tujuan pemberian itu, di mana sedekah iaitu suatu pemberian yang bertujuan untuk mendapat pahala di akhirat dan ia biasanya dari yang kaya kepada yang miskin. Dari segi istilah pula, ia adalah suatu akad pemberian harta yang dilakukan oleh seseorang secara sukarela kepada seseorang yang lain semasa tempoh hidup tanpa sebarang balasan. Secara khususnya, hibah ialah suatu akad pemberian milik ain harta daripada satu pihak kepada pihak lain tanpa balasan semasa hidup secara sukarela dan tidak mengharapkan pahala di akhirat dan memuliakan seseorang dengan menggunakan lafaz ijab dan kabul atau seumpamanya. Untuk konsep hibah pula, rukun dan syarat yang perlu dipenuhi dalam kontrak hibah adalah seperti berikut. Yang pertama ialah pemberi hibah al-wahib. Yang kedua ialah penerima hibah al-mauhub lahu. Yang ketiga ialah harta dan dihibahkan al-mauhub. Dan yang keempat ialah lafaz ijab dan kabul sirah. Hukum penarikan semula atau pembatalan hibah adalah makruh dan boleh memfasakkan hibah tersebut walaupun telah berlaku penyerahan kad. Keistimewaan pemberian hibah, yang pertama ialah pemberian hibah tidak dihadkan kepada orang tertentu. Yang kedua ialah kadar pemberian hibah adalah tidak terhad kepada jumlah tertentu. Yang ketiga ialah pemberian hibah boleh menentukan sendiri kepada siapa harta dan jumlah harta diagihkan. Konsep hibah ini boleh dianggap sebagai pelengkap kepada sistem pengagihan harta dalam Islam. Terdapat dua kategori hibah, iaitu yang pertama, hibah mutlak, iaitu pemberian secara percuma yang berlaku semasa hidup tanpa adanya sebarang syarat. Yang kedua ialah hibah bersyarat, umrah dan rukbah. Umrah adalah satu bentuk pemberian hak milik terhadap suatu harta milik kepada seseorang dengan menetapkan atau menghadkan tempoh pemilikannya berdasarkan kematiannya atau kematian orang yang diberi itu. Yang kedua ialah rukbah, pemberian hak milik daripada seseorang kepada pihak yang lain, iaitu jika salah seorang daripada penghibah dan penerima itu telah meninggal dunia, harta yang ingin dihibahkan itu mahu akan menjadi milik orang yang masih lagi hidup. Hukum hibah. Hibah merupakan amalan sunat dan digalakkan dalam Islam kerana ia boleh meringankan beban orang yang memerlukan, sejurus kepada menstabilkan ekonomi. Orang yang telah menghibahkan hartanya tidak boleh mengambil semula harta yang telah dihibahkan kecuali hibah di antara ayah dan anak. Rukun hibah dan syaratnya. Sesuatu akad hibah tidak akan terbentuk melainkan setelah memenuhi rukun dan syarat berikut. Nombor 1, pemberi hibah al-wahib. Pemberi hibah adalah seseorang yang berkeahlian seperti sempurna akal, balik, matang dan berkemampuan untuk menguruskan harta. Oleh sebab pemilik harta mempunyai kuasa penuh ke atas hartanya. Hibah boleh dibuat tanpa had kadar serta kepada siapa-siapa yang disukai, termasuk kepada orang yang bukan Islam, asalkan maksudnya tidak melanggar hukum syarak.
Yang kedua ialah penerima hibah, al-wahub lahu. Penerima hibah boleh terdiri daripada sesiapa sahaja asalkan mempunyai keupayaan memiliki harta sama ada mukallaf atau bukan mukallaf. Sekiranya penerima hibah bukan mukallaf seperti belum akhir balik atau kurang upaya, hibah boleh diberikan kepada walinya atau pemegang amanah bagi pihaknya. Penerima hibah mestilah menerima harta yang dihibahkan dan kuasa memegangnya. Dengan kata lain, pengusahaan dan kawalan terhadap harta mestilah diberikan kepada penerima hibah. And next is barang atau harta yang dihibahkan. Al-mahub. Barang atau harta yang hendak dihibahkan itu perlu memenuhi syarat-syarat berikut. Ia hendaklah barang atau harta yang halal, yang mestilah sejenis barang atau harta yang mempunyai nilai di sisi syarak. Barang atau harta itu milik pemberi hibah. Ia boleh diserah milikkan. Ia benar-benar wujud semasa dihibahkan. Contoh tidak sah hibah barang yang belum ada seperti menghibahkan anak lembu yang masih dalam kandungan, atau hibah hasil padi tahun hadapan sedangkan masih belum berbuah atau sebagainya. Harta itu tidak bersambung dengan harta pemberi hibah yang tidak boleh dipisahkan seperti pokok-pokok, tanaman dan bangunan yang tidak termasuk tanah. Selainnya ialah sihah, iaitu ijab dan kabul. Sihah hibah merupakan lafaz atau perbuatan yang mempunyai makna pemberi dan penerimaan hibah. Ia tertakluk kepada syarat-syarat berikut. Ada persambungan dan persamaan antara ijab dan kabul. Tidak berkenaan dengan syarat-syarat tertentu. Tidak disyaratkan dengan tempoh masa tertentu. Hibah yang disyaratkan dengan tempoh tertentu seperti yang berlaku dalam al-umrah dan al-rubah adalah sah hukumnya, tetapi syarat tersebut adalah terbatal. Antara contoh lafaz ijab secara terang ialah seperti kata memberi, aku berikan barang ini kepadamu, atau secara kinayah seperti kata memberi, aku telah menyerahkan hak milik kepadamu. Sementara contoh lafaz kabul ialah aku terima, aku redha dan sebagainya. Mengenai sistem hibah, hibah tu merupakan sesuatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain atau yang dilakukan ketika masih hidup, dan pelaksanaan pembahagiannya dilakukan semasa waktu penghibahan masih hidup juga. Maksud lain, hibah adalah suatu pemberian kasih sayang yang diberikan sewaktu hidup, di mana kita diberikan harta kepada seseorang waktu hidup dan orang yang kita berikan masih hidup lagi. Antara salah satunya masalah mengenai hibah, penipuan dan salah nyata. Memperuntukkan bahawa sekiranya suatu hak pemilik atau kepentingan diperoleh secara penipuan atau salah nyata, ia boleh menjadikan hak milik atau kepentingan itu sebagai yang disangkalkan. Maksud peruntukan itu ialah mana-mana orang atau badan yang telah mendaftarkan hak milik atau kepentingan setelah memperolehinya melalui penipuan, maka pemilik asal akan mendapat mengenepikan kepentingan tersebut. Selain itu, pemalsuan boleh wujud dalam keadaan seseorang yang menyalahgunakan nama pemilik berdaftar dan tanda tangannya untuk melaksanakan satu pendaftaran yang milik yang baru. Di dalam kes terdapat Ong Lok Cho, di mana seseorang pemilik tanah telah memberi dokumen hak miliknya kepada seorang pengguam untuk urusan pendaftaran gadaian. Kerana pengguam itu kemudian telah memasukkan surat cara berkenaan dan menggadaikan tanah itu kepada orang lain. Mahkamah memutuskan bahawa gadaian yang didaftarkan itu tidak sah. Itu sebagai salah satu contoh. Yang ketiga, instrumen yang tidak mencukupi atau tidak sah. Instrumen yang tidak mencukupi atau tidak sah mengikut Seksyen 340 apabila pendaftaran diperolehi menerusi satu instrumen yang tidak mencukupi atau tidak mematuhi undang-undang atau peraturan. Instrumen yang tidak sah atau batal, maka hak milik yang diperolehi itu boleh disangkal.
Pengecualian terhadap prinsip hak milik tidak boleh disangka di dalam Seksyen 340 Kanun Tanah Negara 1965. Seperti yang dibincangkan di atas, langsung tidak memperuntukkan pengecualian terhadap kes penarikan balik hibah. Seterusnya saya akan terangkan tentang pendekatan Islam bagi menyelesaikan masalah menggunakan sistem hibah. Antaranya ialah dengan mengadakan kempen. Melalui kempen kesedaran tentang sistem hibah ini, orang ramai lebih mudah untuk memahami tentang konsep sebenar sistem hibah ini. Hal ini kerana kempen kesedaran seperti ini bersifat terbuka dan tidak memaksa orang ramai untuk menyertai kempen ini. Sebagai contoh, mungkin kempen ini boleh diadakan di kawasan yang lapang seperti padang atau masjid supaya lebih mudah untuk melakukan aktiviti. Melalui cara ini, ramai orang akan tertarik untuk mengetahui lebih banyak maklumat tentang hibah. Selain itu, media sosial juga memainkan peranan yang penting dalam pendekatan Islam bagi menyelesaikan masalah menggunakan sistem hibah. Hal ini kerana media sosial merupakan salah satu media yang mempunyai peranan besar dalam kehidupan masyarakat kini tanpa mengenal usia. Sebagai contoh, terdapat ramai orang masih confuse akan perbezaan wasiat dan hibah. Oleh itu, media sosial seperti Facebook dapat menjawab tanda tanya ini dengan memuat naik gambar atau penyataan dalam bentuk ayat di media sosial yang berkenaan. Kesannya dapat menjimatkan masa dan tenaga orang ramai kerana tidak perlu pergi ke pusat hibah untuk bertanya soalan seperti berikut. Seterusnya, peranan kedua ibu bapa juga amatlah penting dalam memberi pendedahan awal tentang sistem hibah ini. Hal ini kerana kedua ibu bapa kita lah yang paling banyak meluangkan masa bersama kita sebelum masuk ke alam persekolahan. Ibu bapa perlu memberi pendedahan atau pendidikan awal tentang sistem hibah ini. Hal ini kerana ramai remaja sekarang tidak tahu menguruskan harta kedua ibu bapa selama mereka meninggal dunia atau ketika mereka masih hidup. Sebagai contoh, ibu bapa boleh menunjukkan contoh hibah dalam kehidupan seharian mereka dengan sentiasa bersedekah kepada orang yang memerlukan, kerana bersedekah juga merupakan salah satu contoh hibah. Sebagai impaknya, anak-anak akan lebih mudah memahami konsep hibah dan mereka akan terbiasa menggunakan hibah sehingga mereka dewasa. Di samping itu, tidak lupa juga akan peranan sekolah yang boleh menyumbang akan pendedahan mengenai sistem hibah ini kepada murid-murid. Hal ini kerana selain ibu bapa, sekolah juga merupakan tempat di mana kanak-kanak atau remaja banyak meluangkan masa mereka dengan menuntut ilmu. Sebagai contoh, pihak sekolah boleh mengadakan program hibah dengan menjemput penceramah daripada luar untuk memberi taklimat tentang hibah. Selain itu, pihak sekolah juga boleh membuat soal jawab setiap minggu sekali dan menyediakan hadiah yang menarik. Hal ini dapat mengasah minda dan menambahkan ilmu pengetahuan murid-murid dengan mencari maklumat tentang hibah untuk menjawab soalan tersebut. Akhir sekali, dengan mengadakan ceramah atau majlis ilmu juga dapat menyebarkan maklumat tentang sistem hibah. Hal ini kerana pusat ibadah iaitu masjid pasti ramai dikunjungi oleh jemaah-jemaah untuk menunaikan kewajipan sebagai umat Islam. Oleh itu, pihak masjid boleh mengadakan ceramah atau majlis ilmu setiap kali selepas solat fardu. Kesannya, lebih ramai jemaah akan datang untuk menyemarakkan program hibah tersebut. Selain itu, hal ini juga dapat menarik lebih ramai orang yang jarang mengunjungi pusat ibadah seperti surau atau masjid untuk mengunjungi rumah Allah. Hikmah amalan hibah. Hibah dapat meringankan beban orang yang memerlukan. Orang yang memerlukan seperti orang miskin atau orang yang mempunyai masalah kewangan. Orang yang memerlukan tersebut sewajarnya diberikan hibah. Hibah juga dapat mengeratkan hubungan sesama manusia. Dia juga dapat memberi kerjasama dalam menstabilkan ekonomi. Setiap manusia mempunyai sifat negatif iaitu hasad dengki. Dengan amalan hibah, hibah dapat mengurangkan perasaan dengki sesama manusia. Ia juga dapat mengelakkan permusuhan di antara orang Islam dan bukan Islam. Seterusnya, saya akan terangkan tentang dalil yang berkaitan dengan hibah yang terdapat di dalam Al-Quran, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan faquluhu hani'an mari'an, yang bermaksud, kemudian jika mereka dengan suka hatinya memberikan kepada kamu sebahagian daripada mas kahwinnya, maka makanlah atau gunakanlah pemberian yang halal itu sebagai nikmat yang lazat lagi baik kesudahannya. Surah Al-Nisa ayat 4. Seterusnya, dalil yang terdapat di dalam hadis,
iaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, tahadu tahabbu, yang bermaksud saling memberi hadiahlah kamu, nescaya kamu akan saling menyayangi. Riwayat Al-Bukhari. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.